Assalamualaikum. So, apa khabar semua? So, hari Isnin tu hari permulaan untuk kita mulakan minggu ni. So, jadi sebab tu saya cuba luangkan masa untuk minggu ni bercakap-cakap. Kalau kita tak nampak progres kita, apa yang kita buat untuk tengok status keuangan kita dan segala-galanya kita nak tengok lah. Tapi sementara tu sekejap saya nak set dulu. Alright, so sepatutnya sekarang saya dah menyertai bersama-sama tuan-puan. Siapa yang bersama saya boleh komen. Siapa bersama saya hari ini, kita nak bercakap tentang definisi kebebasan wang. Ramai orang ingat ada wang banyak selesai masalah, ada wang banyak okey lah, tak payah buat apa-apa. So sebenarnya itu bukan definisi kebebasan wang yang sebenar tu. Yang sebenarnya adalah bila kita melihat wang bukan lagi masalah, wang bukan lagi alat. Itu baru kita capai tahap iaitu definisi kita dah bebas daripada isu-isu kewangan. So siapa bersama saya hari ini, minggu pertama. So jadi tuan-puan, bagi sesiapa yang belum mula menabung, so semak hari ini berapa jenis tabungan yang kita ada. Secara asasnya kita boleh mempelbagaikan tabungan kita di dalam sama ada hartanah, wang tunai, unit trust, bond, saham, bitcoin dan juga emas. Kita boleh pelbagaikan, tak ada masalah. Tapi tuan-puan, saya nak bagi tahu, whatever cabang yang tuan-puan buat, jangan lupa insurankan kekayaan tuan-puan di dalam bentuk emas. Sangat-sangat penting. Kenapa kita kata menginsurankan kekayaan? Sebab dengan pemilikan emas itulah memastikan tuan-puan tidak akan jatuh miskin dengan tiba-tiba. Yang itu yang paling kita takut. Kita bukan nak jadi orang kaya-raya sangat. Kita ni orang biasa-biasa. Kita hidup sederhana dah cukup. Yang pasti adalah kita perlu memastikan kekayaan kita tidak akan, orang kata, terlalu jatuh merundum lah. Ramai juga orang-orang kaya yang tiba-tiba jatuh tu sekelip mata, jatuh merundum. So kita tak nak macam tu. Apa yang kita buat, kita kena insurankan sebahagian kekayaan kita. So hari ni kena semak lah berapa banyak kekayaan dalam bentuk emas dan cek juga cukup ke tak cukup untuk jumlah tersebut menginsurankan kekayaan. Ramai hari ni yang cakap tak mampu nak menabung emas, emas ni hanya untuk orang kaya. Dengar kata sebut jongkong emas, tuan-puan, subhanallah. Takutlah jongkong emas ni lawak-lawak. Kita dengar macam jongkong emas tu, kita bayangkan benda yang sangat susah, mustahil. Hari ini tuan-puan, dengan akaun Emascap, tuan-puan dah boleh mula menabung jongkong. Apa tu jongkong? Ini jongkong lah 4 segi. Macam ni bentuk. Ini adalah jongkong yang dianggap kecil, paling kecil. Nilai dia 2,600 iaitu bunga emas 10 gram. Ini jongkong yang kita anggap kecil lah. Jongkong yang kita anggap kecil, nampak dia berkilat-kilat. So ini alright, 10 gram. 10 gram ni sebenarnya sangat-sangat kecil. Ada orang dia simpan 1 kilogram jongkong emas. Besar mana 1 kilogram? Kecil juga, saiz dia kecil. I think separuh daripada handphone lah, dia tak besar sangat. Sebab itulah kita kata emas adalah logam yang paling senang untuk kita simpan. Sebab penyimpanan dia tak susah. You imagine besar ni pegang 2 jari dah cukup. 10 gram nilai dia 2,600. Sekiranya kita simpan 2,600 dalam bentuk wang tunai, susah juga tu nak simpan. Sebab apa? Sebab dia ketebalan dia sangat tebal, dia sangat banyak. Contoh yang mudah tuan-puan, ini selalu saya bagi contoh tabung RM5 saya, tabung hijau saya, alright. So tabung hijau saya ni baru 1,000 ni, dah segenggam macam ni dah. 1,000 baru dah segenggam macam ni. Sebab penyimpanan wang memang perlukan ruang yang lebih besar. Padahal kalau tuan-puan tengok, ini adalah jongkong emas RM2,600 dan ini adalah duit 1,000. So nampak penyimpanan mana yang lebih mudah? Sebenarnya kita simpan emas lebih mudah lah. Tapi bukan sebab penyimpanan semata-mata kita simpan emas. Kita simpan emas juga sebab kita nak menginsurankan kekayaan kita. Hari ni kita dengar pelbagai konflik, tak tahulah, kita tengok politik negara pun kita naik pening. Dan saya tertanya-tanya lah bila kerajaan umum, nak bagi bantuan tu, bantuan ni, duit tu dari mana kan? So kita takut. Sebab apa? Mata wang sebenarnya boleh dicetak tuan-puan.
Mata wang adalah kertas yang diciptakan dan dipaksakan nilai. So jadi kita tak tahu tiba-tiba akan jatuh nilai mata wang tu, ni akan membahayakan kekayaan kita sebab dah ramai dalam sejarah-sejarah dekat negara dalam dan luar negara di tanah Melayu pun pernah berlaku bila mata wang jatuh, kekayaan kita hilang sekelip mata. Alright. So saya nak baca komen siapa bersama saya. Tuan Muhammad Izham, Waalaikumsalam, apa khabar? Saleh, harap-harap sihat hari Isnin ni. Waalaikumsalam Puan Nur Hidayah, terima kasih bersama-sama saya. Hari ini kita nak bercakap pendek saja tentang kebebasan, definisi kebebasan keuangan. Alright. Dia kan sebenarnya bukan kata kena ada duit banyak tuan-puan. Cuma kita kena ada duit yang cukup dan lebih sedikit daripada jumlah perbelanjaan kita. Sebagai contoh, sebuah rumah, isi rumah, kos perbelanjaan dia RM5,000. Dia ada RM5,000, RM500, itu dah cukup baik. Dia dah boleh menabung 10% tu pun tak ada masalah. Dia dah ada simpanan emas dan juga wang tunai, 6 bulan emas, 6 bulan wang tunai, dan dia ada consistent income. Konsisten ni maksud berpanjangan. Dia tak adalah bulan ni RM5,000, bulan depan RM2,000, tak. Dia RM5,000 setiap bulan dan perbelanjaan keluarga dia RM5,000 dan dia punya income yang continuous tu adalah RM5,500. Dan okey, tak ada masalah. Yang penting bukan tentang duit yang banyak, yang penting tentang kebebasan keuangan adalah kita memiliki wang yang lebih atau mencukupi untuk cover expenses kita selama-lama. Tetapi tuan-puan, kita tahu sekiranya kita bekerja dengan pendapatan active income ni maksud macam saya lah ni, pakai baju siap nak masuk office sebagai HR manager, gaji memang orang kata besar, tapi masalah yang utama sebab pekerjaan saya sebagai HR manager adalah jika syarikat saya tutup, jika saya hilang kerja, saya hilang upaya secara automatik, gaji saya manager ni akan menjadi sifar. Ini risiko pendapatan aktif. So maknanya apa? Dengan bergantung kepada pendapatan di pejabat, saya belum lagi mencapai definisi kebebasan keuangan. Bagaimana cara tuan-puan nak mencapai kebebasan keuangan? Tuan-puan kena ada cash flow income yang masuk setiap bulan melebihi perbelanjaan secara pasif. Maksudnya hilang kerja pun duit tu ada, hilang upaya pun duit tu ada. Apa sumber pendapatan pasif? Mungkin ke pendapatan daripada portfolio pelaburan macam rumah sewa, dividen, saham, whatsoever, ataupun mungkin melalui perniagaan, ataupun mungkin melalui royalty. Tuan-puan ni orang yang pandai menyanyi, suara sedap, orang beli. Tuan-puan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ada artis dekat luar negara, brand yang besar beli tangan dia, gambar tangan dia. Tangan itu memiliki tangan yang hampir sempurna dekat dunia. So ada brand yang besar ni beli tangan dia. So dia dapat royalty seumur hidup. Mungkin tuan-puan ada keistimewaan begitu. Tapi sebagai orang yang tak ada keistimewaan macam saya, maka saya membina pendapatan pasif melalui perniagaan public good. Di public good ada dua tuan-puan. Nombor satu, tuan-puan boleh menabung emas. Ini memang kita buat. Semua dealer public gold definitely dia akan menabung emas. Tak ada dealer public gold yang aktif yang saya kenal dia tidak menabung emas. Dealer public gold adalah penyimpan emas. Alright, itu nombor satu. So jadi tuan-puan boleh jadi penyimpan emas di public gold atau tuan-puan boleh jadi pemilik perniagaan public gold, iaitu melibatkan diri dalam bisnes public gold dan membina potensi pendapatan pasif. Alright, membina potensi pendapatan pasif. So orang tanya kita berapa income dealer public gold? You decide. Tuan-puan yang buat keputusan sendiri. Tapi secara amnya bagi orang yang biasa-biasa, yang average, yang orang kata master dealer yang paling kecil lah, mungkin dia boleh dapat income pasif dia 4,000 ke 5,000 sebulan. Ini dealer aktif, master dealer aktif yang average, yang biasa-biasa. Alright, dalam 5,000 sebulan. Ini memang standard rangkaian jihad. Tuan-puan tanyalah mana-mana dalam rangkaian jihad, dia orang akan bagi tahu yang sama sekiranya tuan-puan menjadi master dealer di dalam public gold. Passive income tu adalah sekitar 4 ke 5,000 dan ini adalah yang orang kata junior lah, yang macam baru lepas SPM macam tu. So nampak kenapa saya duk cerita tentang bisnes public gold? Sebab saya tak tahu bisnes lain tu apa. Bisnes public gold ni saya dah melalui dan saya melihat realiti dan saya tengok formula dia yang dah proven, yang dah menjadi realiti. So jadi sebab itu saya kongsikan. Sekiranya esok kita hilang kerja dan
status kita ataupun dealership kita di Public Gold tu dah stabil, dah sangat kuat, kita dah ada satu level pangkat, maka apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kita hilang kerja, kita hilang upaya, income kita tetap ada. So jadi ini yang kita kata continuous income. Bermaksud sekiranya kita memiliki perniagaan di dalam Public Gold, kita seolah-olah dah bebas, mencapai kebebasan wang. Alright? Kenapa saya selalu kata pendapatan rumah pelaburan bukan pendapatan pasif. Pendapatan rumah pelaburan adalah pendapatan portfolio pelaburan. Rumah sewa yang kita sewa adalah portfolio pelaburan. Apa maksudnya? Maksudnya dia bergantung kepada sentimen pelaburan tu. Sekiranya di tempat itu dah tak ada penyewa atau berlaku macam Genting Highland, kawasan tu jadi tanah runtuh, rumah tu hilang nilai, dan pendapatan itu dah tak boleh jadi pasif lagi dah. Dah tak boleh jadi pasif lagi dah. Sebab itu yang saya selalu kata, kalau pendapatan dividen sama, dividen ASB, bonus ataupun hibah daripada tabung haji, itu adalah pendapatan portfolio pelaburan. Dia bukan pendapatan pasif yang hakiki. Pendapatan pasif yang hakiki adalah tuan-puan boleh dapat daripada mungkin royalty. Tuan-puan adalah kerabat dia raja yang akan dapat guna nama tengku-tengku di depan, yang akan dapat forever income. Ataupun macam bisnes yang paling mudah, marhen macam kita yang tidak lahir dalam keluarga diraja, yang tak ada bakat, yang tak pandai menyanyi, yang orang tak pinjam muka kita, tangan kita untuk diiklankan dalam commercial industry. So jadi kita boleh buat bisnes Public Gold, sebab Public Gold dia berpotensi memberikan continuous passive income. So jadi okey, Kak Charis kata rindu dengan AB Live tu puan. Itulah Kak Charis, sebenarnya bila saya tak buat AB Live bermaksud saya ada training dekat luar, saya dijemput bagi seminar. Itu yang saya cakap dekat tuan-puan, saya dah stop buat sharing produk PG Mall sebab job masuk terlalu banyak, saya tak tahu nak atur macam mana. So jadi saya memang sangat-sangat orang kata ketat lah dengan projek-projek yang berjalan sekarang. Tapi bila mana saya ada masa macam ni, saya usahakan. Hari ini harga emas cuma 260. So sebab itulah kena kaji paling pendek, jangan kaji lama-lama sangat. Sebab bila kita tidak berilmu, kita kaji tapi kita tidak ada guru, dan kita tak faham pun apa yang kita kaji tu. Sebab tu yang kita kata sertai dulu tim belajar, dan nanti baru tuan-puan faham bahawa di Public Gold kita bukan setakat menabung emas, bukan setakat kita tabung emas, tapi kita juga kalau faham model atau struktur Public Gold, kita berpotensi untuk membina pendapatan pasif. Dan bila kita ada pendapatan pasif, kita berpotensi untuk memiliki atau mencapai definisi kebebasan wang. Alright, so terima kasih Atik Aziz dan Nur Hidayah yang menyertai saya, kata semangat dengan suara Kak Lopak. Alhamdulillah. So hari ini saya nak bagi tahu tuan-puan, kalau kita belum menabung atau sekarang dah bulan Ogos, tolong semak yang menyasarkan 1 gram sebulan, dah masuk Ogos sepatutnya kena ada 8 gram. Yang menyasarkan 10 gram sebulan, dah masuk bulan Ogos kena ada 80 gram. Yang menyasarkan 5 gram sebulan, dah masuk bulan Ogos setidak-tidaknya kena ada 40 gram. So jadi apa yang kita kena nak bagi tahu adalah, bila dalam menabung emas, sekiranya tuan-puan dah letak target setahun, contoh setahun nak capai 120 gram. So sebulan kena pastikan diri menabung 10 gram. So sebab konsisten adalah sangat-sangat penting di dalam simpanan emas. Sebagai contoh, hari ini 260, harga yang paling rendah. Alright, saya biasa beli harga yang tinggi juga. 10 gram saya beli pada harga 266. So jadi apa yang berlaku? 266 darab 10 bermaksud 2,660. Dan saya buat apa? Bila harga murah macam sekarang, saya menabung 2 kali. Maksud saya menabung 20 gram, melebihi 10 gram yang mahal tadi. Jadi apa yang berlaku adalah 2,660 tambah 2,600 tambah 2,600, kita bahagi. Kita dapat 7,860 bahagi dengan 30 gram. Bermaksud daripada harga emas 1 gram 266, saya dah puratakan harga emas saya cuma 262 je 1 gram. Bermaksud saya masih dapat harga yang rendah kerana saya konsisten. So jadi ini yang pernah kena cakap. Ya, Puan Nur Hidayah kata pernah beli pada harga 280. So jadi apa yang berlaku?
Katakan Puan Hidayah beli 1 gram 280 dan hari ini 280 hari ini harga 260. Apa yang berlaku? Puan Hidayah beli 2 gram hari ini contoh. So tambah 260 tambah 260 bermaksud nilai 3 gram Puan Hidayah adalah 800. 800 bahagi 3 gram. Sebenarnya tak sampai harga tu tak akan menjadi sangat mahal pun. Sebab itu yang kita kata cost average down sangat penting. Sebab tu kita kena apa? Kena konsisten menabung. 260 tambah 260 kita dapat 520 tambah pula dengan 280 yang kita beli kita dapat 800 bahagi dengan 3 266. Jatuh daripada 280 Puan Nur Hidayah beli. Bila Puan Nur Hidayah konsisten, harga nilai per gram akan jatuh daripada 280 kepada 266 dan Puan Nur Hidayah sebenarnya beli emas tu tak mahal. Nampak tak? Dan bila kita jual, kita tak jual dalam 1 gram. Kita jual dalam bentuk pukal. Mungkin 10 gram sekali jual, 5 gram sekali jual. Apa yang berlaku? Puan Hidayah beli 280 tapi Puan Hidayah sebenarnya bila dah konsisten, average down harga tu cuma 266 saja. Sebab itu penyimpan emas yang paling berjaya tidak bercakap tentang harga tapi dia bercakap tentang konsisten. Dia menabung supaya dia boleh rendahkan lagi harga purata. Apa kesan harga purata emas rendah? Bila harga purata emas rendah, keuntungan lebih cepat dan keuntungan lebih tinggi. Itu yang kenapa kita kena konsisten. Lebih banyak atau lebih kerap kita konsisten, lebih cepat untung dan lebih banyak untung. Tapi secara amnya tuan-puan, emas bukan simpanannya. Hari ni beli, bulan depan nak jual. Of course tuan-puan, beli jongkong emas macam ni. Simpan di akaun Mas Gap, tak nak keluarkan, tak ada masalah. Simpan di akaun Gap. Ini 14.25 gram. Berapa nilai 14.25 gram? Hari ini harganya adalah RM3,705. Dua macam ni terbalik. So dua macam ni RM3,705. Alright, so apa yang akan berlaku? Tuan-puan peram 3 tahun minimum. Of course tuan-puan boleh jual besok. Tuan-puan boleh jual lepas habis live ni. Tapi game emas tidak digalakkan begitu. Game emas yang paling best adalah konsisten menabung peram minimum 36 bulan. Macam saya sendiri memeram emas saya 15 tahun. Emas yang saya beli semasa saya berkahwin dulu, saya masih belum jual tuan-puan. Dan saya dah berkahwin 16 tahun. Saya beli tu masa saya bertunang. Bermaksud 17 tahun dah saya simpan pun saya tak jual. Sebab game emas begitu. Kalau tuan-puan nak tengok kenaikan secara purata 10 hingga 15% setahun, tuan-puan kena peram at least 3 tahun ke atas. Soalannya, sekiranya macam kes Cik Nur Hidayah, Puan Nur Hidayah tadi, dia beli harga 280, hari ini harga 260. Adakah dia rugi? Tidak. Sebabnya apa tuan-puan? Sebagai contoh, mana dia emas 1 gram saya? Okey, ini adalah paras rupa emas 1 gram. 1 gram ni bagi kita hobi. Hobi, masuk hobi macam mana? Ini adalah hobi. Hobi ni kita simpan macam ni lah. 1 keping 350. Alright, kita simpan je hobi. Koleksi macam-macam. Subhanallah cantiknya. Ni koleksi ni. Hobi. So hobi. Saya suka Tom Jerry sebab tu Tom Jerry saya banyak. Saya beli Tom Jerry 7,400. Saya beli banyak Tom Jerry. Sebab ini adalah peminat saya. Ni Tom Jerry design lain ni. Ini Tom Jerry design lain. Ini Tom Jerry design lain. Design tak sama So jadi sama. Okey, ini hobi. Ni design lain ni. Ini adalah design helikopter wang dan ini adalah design cryptocurrency. So dia design macam-macam. Emas dia adalah ini Ini adalah emas dia. Emas 1 gram 999. 1 gram sebenarnya bagi penyimpan emas yang berilmu dia cuma jadikan hobi macam ni. Disimpan dalam ni. Walaupun hobi tuan-puan, penuh ni nilai dia dah berpuluh-puluh ribu. So jadi itu yang kita kata hobi kita tu menjadikan periuk atau dapur kita berasap 10-15 tahun lagi. Kenapa? Sebab tuan-puan hari ini emas 1 gram saya, ni design Thanos. Ini design Thanos. So emas 1 gram saya ni hari ini mampu membeli 1 bulan barang dapur di masa hadapan sebab emas asas dia adalah dia mengekalkan kuasa beli 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi emas 1 gram Thanos ini tetap mampu membeli
1 bulan barang dapur. Apa maksud dia? Sekiranya saya ada 60 keping, saya dah dapat memastikan barang dapur saya berasap selama 5 tahun. Itu formula mudah, iaitu formula untuk 1 gram. Akan tetapi bagi tuan-puan yang masih baru, jangan bercakap tentang 1 gram. Simpan dulu 1 gram di akaun emas gap sikit-sikit dan jangan keluarkan 1 gram begini. Jangan, sebab tuan-puan baru. Untuk 1 gram ini hobi saja. Tuan-puan yang baru, apa tuan-puan kena buat? Kena dulu capai 200 gram minimum, 200 gram emas begini dan begini. Simpan di akaun emas gap, setiap kali capai 11 gram, keluarkan jongkong bunga emas 10 gram begini. Setiap kali menabung di akaun emas gap capai 5.25 gram, keluarkan emas 1 dinar begini. Bagaimana cara nak keluarkan? Klik dekat sistem, bayar kos shipment RM10, penghantaran berinsurans kalau hilang atas kesilapan Public Gold ganti. Dalam tempoh 10 hingga 15 hari emas akan sampai ke alamat tuan-puan. Alamat ofis ke alamat rumah, ikut suka tuan-puan. So jadi itu yang saya cakap. Bagi penyimpan baru, jangan bercakap tentang 1 gram. Sebab 1 gram tidak akan menjadikan tuan-puan kaya. Ataupun 1 gram tidak cukup untuk dana cemas. 1 gram tidak cukup untuk memberikan persediaan sekiranya dilanda musibah. Apa yang tuan-puan perlu buat adalah daftar akaun emas gap. Simpan minimum RM100 secara konsisten dan dah cukup sasaran. Sebagai contoh, cukup 11 gram, keluarkan 10 gram. Cukup 5.25 gram, keluarkan 1 dinar 4.25 gram. 1 gram lagi buat apa? Tinggal di akaun emas gap bagi mengekalkan keaktifan akaun itu sendiri. Tuan-puan nak mencapai definisi kebebasan keuangan, tuan-puan kena ada emas. Sebab selagi kita ada duit atau kita ada unit trust, kita ada hartanah, kita terikat dengan sistem keuangan sebab duit kita dekat bank, duit kita dekat ASB, duit kita dekat tabung haji, kerajaan tahu, orang boleh cek. Hartanah kita, orang boleh cek jumlah hartanah kita. Tetapi kekayaan yang dikeluarkan, yang dibebaskan dari sistem keuangan adalah emas yang berada di dalam simpanan tuan-puan. Tidak ada sesiapa pun yang tahu jumlah kekayaan emas tuan-puan kecuali tuan-puan sendiri. Sekiranya tuan-puan dikategorikan sebagai orang yang muflis, apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan keluarkan kekayaan tuan-puan dalam bentuk emas. Simpan di akaun emas gap, kemudian keluarkan emas sendiri. Simple, mudah, subhanallah. Sebab itu saya kata nak mencapai definisi kebebasan keuangan, kita kena insurankan kekayaan kita. Alright? So jadi ada 2 perkara yang kita kena fokus dan tambah dengan 1, iaitu nombor 1, kita nak mencapai definisi bebas keuangan adalah kita boleh berbelanja apa saja yang kita nak dan kita masih ada wang lebih. Kita nak beli apa? Tak kira lah nak beli Porsche ke, nak beli Lamborghini ke, go ahead beli. Tapi kita masih ada duit lebih. Itu kebebasan keuangan. Kita nak pergi bercuti luar negara sebulan sekali. Bila dah habis COVID, tak ada masalah. Kita boleh pergi. Dalam masa yang sama, kita masih ada lebihan wang. Itu maksud definisi bebas wang. Sebab apa? Wang bukan lagi masalah. Nombor 2 adalah kita memiliki pendapatan pasif yang berterusan. Macam yang saya cerita tadi, bagaimana Public Gold boleh memberi pendapatan pasif yang berterusan. Dan nombor 3 adalah kita berjaya keluarkan kekayaan kita daripada sistem keuangan, daripada rekod keuangan. Mana-manalah, tak kira FBI ke, abang polis ke, nak siasat, nak cek dalam rekod bank negara, dia tak tahu berapa jumlah kekayaan kita yang sebenar sebab kita dah bebaskan kekayaan kita dalam bentuk emas. Emas tak ada orang tahu berapa jumlah, walaupun pasangan kita. Sekiranya kita tidak memberitahu. Alright. So Puan Hidayah kata Kak Lopan ni nampak macam garang, tapi cute, minat Tom and Jerry. Betul, saya sangat minat Tom and Jerry sebab dia adalah kartun masa saya kecil. Sebab
dulu masa saya sekolah, saya adalah antara orang yang kecil je kat sekolah. So jadi saya tengok orang kecil ni boleh berjaya ke? Jadi saya tengok kat abah saya cakap, oh tentu orang kecil boleh berjaya. Dia kata kalau tak percaya, abah saya kata tengok cerita Tom and Jerry. Tom and Jerry membuktikan tikus yang kecil ini dia lebih kecil daripada kucing. Okey, Tom ni adalah kucing, Jerry ni adalah tikus. Jerry ni kecil je tapi dia sentiasa menang berbanding dengan Tom. Kenapa? Sebab sebenarnya dalam hidup kita tak perlu badan yang besar. Itu abah saya kata. So aspirasi daripada kisah yang abah saya duk cerita saya, so saya mula minat Tom and Jerry dari kecil. Saya selalu tengok cerita Tom and Jerry. Daripada situ saya minat koleksi Tom and Jerry. Sebab itu saya spend hampir 8,000 untuk saya beli edisi Tom and Jerry. Sebab Tom and Jerry ni adalah inspirasi saya nak cerita walaupun kita kenapa kecil, walaupun kita ni wanita nampak macam lemah, walaupun kita ni lemah lembut, kita tak perlu nak kasar, tak perlu nak maki hamun, nak marah orang, kita dah memang feminin macam gini. So jadi kita kekal begini tapi kita tetap akan menang kalau kita mengambil aspirasi daripada Tom and Jerry. Itu daripada cerita kenapa saya ada banyak koleksi Tom and Jerry. Secara anda koleksi lain saya cuma ada 2 atau 1. Sebagai contoh, ini design, alright, saya tunjuk dekat. Ini adalah design Superman. Superman saya cuma ada 2 sebab biasa-biasa bagi saya kurang minat Superman kan. So jadi macam ni cryptocurrency saya design ni, saya rasa agak cantik so saya beli 3. So jadi bergantung pada minat. Thanos dia berjuang dalam pemahaman dia sendiri. Saya suka watak Thanos. Thanos orang kata dia jahat whatsoever. Tapi satu yang saya nampak tentang Thanos adalah dia berpegang kepada apa yang dia percaya. So jadi saya suka aspirasi Thanos. So saya ada 3 edisi Thanos. Dan Thanos ni cantik tuan-puan. Warna dia purple macam ni. Nampak? Cantik kan? So ini adalah Avengers. Edisi Avengers. Edisi Avengers dia ada banyak. Dia ada Thanos. Dia ada mana lagi dia ada Superman, dia ada Batman, dia ada Wakanda Forever, ada Frozen. Frozen, siapa yang suka Frozen, of course dia ada pelbagai. Apa yang saya buat setiap kali keluar edisi limited edition, saya adalah 1, tapi ini bukan simpanan pelaburan saya, ini cuma hobi. Simpanan pelaburan yang sebenar adalah saya menabung di akaun emas Gap dan kemudian saya keluarkan emas begini, jongkong atau dinar. Dan ini yang tuan-puan perlu buat. Ini kalau tuan-puan nak menjadi pelabur dalam public gold, tuan-puan yang pertama wajib ada akaun emas Gap. Wajib ada akaun emas Gap. Nak ada akaun emas Gap mahal ke? Ramai orang ingat nak simpan emas ni untuk orang kaya. Sebenarnya untuk ada akaun emas Gap, tuan-puan cuma perlu ada 100. Lepas tu nak kena buat apa? Tak payah buat apa-apa kecuali konsisten. Kalau yang mampu, kalau contoh peniaga, dia mampu menabung seminggu sekali 100. Menabung seminggu sekali, setiap minggu. Tak kira harga berapa, dia target, setiap hari Rabu contoh. Ataupun setiap hari Jumaat, nak ambil keberkatan hari Jumaat. Ataupun setiap hari Sabtu. Dan setiap hari Sabtu sampai whatever happen, dia mesti menabung minimum RM100. Tak kira harga berapa. Dan yang penting sekiranya kita konsisten, kita akan dapat average down, DCA, dollar cost averaging. Sesiapa yang belajar pelaburan, dia biasa dengar dollar cost averaging. Kita akan dapat merendahkan DCA atau average harga purata emas kita seperti yang saya cerita di awal AB Live tadi. Alright. So betul Cik Puan Ati, saya memang sangat terinspirasi dengan cerita Tom and Jerry sebab masa saya sekolah dulu, saya sangat-sangat tidak famous. Masa saya sekolah rendah, saya sangat-sangat tidak famous satu, dan saya sangat kecil badan saya rendah je. Saya kurus, rendah. Saya selalu rasa rendah diri. Saya selalu rasa saya tak berjaya lah, saya kecil je. So jadi apa yang saya buat? Abah saya bagi tahu saya tidak semestinya saiz badan kita menentukan kita ni akan berjaya ke tak. Yang penting kita kena bijak, kita kena rajin macam Jerry. So jadi itu yang saya buat. Sama macam Puan Nur Hidayah, dia cakap dia adalah suri rumah. Okey, suri rumah saya sangat suka sebab apa? Suri rumah adalah wanita yang sangat hebat di dunia. Tak ada, bukan semua orang mampu jadi suri rumah. Selain tugas suri rumah ni sangat mulia, suri rumah juga menjalankan peranan yang paling besar di dunia. Tanpa suri rumah, anak-anak tak makan, suami tak makan, rumah tak berkemas, anak tak mandi.
banyak kerja-kerja baju tak bersidai, lantai tak dimop, so banyak kerja-kerja rumah yang akan terbengkalai. So jadi bila Puan Nur Hidayah kata dia suruh rumah, sebenarnya suruh rumah sangat hebat. Sekiranya kita hebat, buat macam Puan Nur Hidayah, dia buat apa? Seminggu sekali dia ada bisnes online, dia buat bisnes dari rumah. Ini memang super suri rumah, bukan setakat suri rumah, super power, super girl. So jadi bila dia buat bisnes online dari rumah, dia menabung 100 seminggu. Ramai suri rumah dalam tim saya menabung 100 setiap minggu di akaun Masket. Sekiranya tuan-puan yang bekerja tidak mampu menabung macam Puan Nur Hidayah, tuan-puan sepatutnya malu. Sebab apa? Sebab tuan-puan bekerja, ada gaji tetap. Sedangkan dalam tim saya, suri rumah pun menabung seminggu sekali. Seminggu dia menabung 100, seminggu dia menabung 100. Dia buat apa? Dia menabung dan dia lupa. Dan sekiranya ada serumah dia bercita-cita besar, dia kata kat saya tak naklah Kak Lopa nak keluarkan emas 10 gram, saya nak keluarkan 20 gram, lagi besar. Ini 10 gram kecil tuan-puan, nilai dia cuma 2,600. Tapi ada serumah dia cita-cita besar, dia nak keluarkan 20 gram. 20 gram nilai dia 5,200. Sebab 5,200 ni tuan-puan cukup untuk perbelanjaan suri rumah ni 2 hingga 3 bulan. So jadi apa dia buat? Tak ada masalah. Dia simpan di akaun Emasgap RM100. So bertambah 0.3 gram. Minggu depan dia simpan RM100 bertambah 0.3 gram. Kumpul sampai capai 21 gram. Bila capai 21 gram, dia keluarkan 20 gram melalui akaun Emasgap. Senang sangat. Alright, ni Puan Azwani cakap dia pun sama, ada duit je beli emas. Betul, itu adalah sikap penyimpan emas. Penyimpan emas dia akan bersikap tamak. Dia sangat-sangat tamak. Dia tak boleh, dia kalau tak menabung bulan tu boleh murung. So jadi ini bagus, petanda yang bagus. Sebab apa tuan-puan? Ramai orang kerja 2-3 tahun tak ada simpanan walaupun RM1,000, tak rasa bersalah. Tetapi penyimpan emas, kalau tak menabung, subhanallah dia rasa murung. Dan ini adalah sikap yang akan menjadikan kekayaan tuan-puan bertambah. Kekayaan tuan-puan bertambah, itu yang sangat penting. Sangat penting kita ada tabung akaun Emasgap. Kenapa? Sebab dengan memiliki akaun Emasgap, kita akan lebih berdisiplin menabung. Dan sekiranya kita berdisiplin menabung, itu sebenarnya rahsia untuk kita mencapai kebebasan wang secepat yang boleh. Kita akan mencapai kebebasan wang secepat paling pantas yang boleh dengan cara menabung secara konsisten. Tuan-puan, gaji tuan-puan RM10,000, RM20,000, RM30,000 tidak akan bermakna apa-apa sekiranya kita tidak mampu menabung diri sendiri. Sebab dalam konsep gaji, bila kita dapat gaji, kita menabung untuk diri kita sendiri dulu. Itu barulah kita bayar dan kita reward diri. Duit yang kita beli handbag, duit yang kita beli sport rim, duit yang kita beli set weight, duit yang kita bayar bil KMB, yang kita bayar Syabas, Indah Water, yang kita bayar bank, kita bayar kereta mahal kita bayar ansuran kereta, bayar ansuran rumah. Duit itu bukan rezeki kita tuan-tuan. Duit itu bukan duit kita. Kita kerja-kerja penat, kita habis bayar ke orang lain. Siapa yang kaya? Bank yang kaya, pasar raya yang kaya, penjual kereta yang kaya. Kita kerja 10 tahun tak kaya-kaya. Jadi apa yang kita kena buat? Self reward yang sebenar tuan-puan dah kena tukar mindset. Ada akaun Emasgap, bila dapat gaji, reward diri, simpan RM100 setiap kali. Sebaik-baiknya seminggu sekali. Ini tim saya buat. Sekiranya target minimum bagi penyimpan yang kecil-kecil adalah 1 gram sebulan. 1 gram sebulan. Tetapi jika tuan-puan menabung seminggu sekali, tuan-puan akan dapat lebih daripada 1 gram. Iaitu tuan-puan akan dapat sekitar 1.5 gram. Daripada target 1 gram sebulan ni. Tapi tukar tabiat nak menabung seminggu sekali. Bila menabung seminggu sekali RM100, RM100, tanpa sedar akan ada 1.5 gram sebulan. Dalam tempoh 10 bulan akan dapat dapat 15 gram. 15 gram ni
Tuan-puan boleh keluar dapat apa? 15 gram adalah bersamaan dengan ini tak sampai 15 gram. 14.25 gram tuan-puan. Tuan-puan boleh dapat bunga emas satu, dinar satu. Ini tak sampai 15 gram. Sekiranya tuan-puan menabung seminggu RM100, 10 bulan tuan-puan dapat ini dan masih ada lebihan gram. Nampak Nampak tak sebenarnya senang je nak menabung. Sebenarnya senang je nak membina disiplin diri. Sebenarnya senang je nak membina kekayaan. Tapi kebanyakan kita tak nak buat. Bila kita gagal ambil tindakan, itulah punca kenapa kita bekerja 3 tahun, simpanan belum ada. Kenapa kita bekerja 5 tahun, kita termasuk dalam statistik Bank Negara yang mengatakan RM1,000 pun tak ada. Kita termasuk dalam statistik KWSP mengatakan 3 tahun, dalam tempoh kurang dari 3 tahun, lebih 75% pesara KWSP menghabiskan wang KWSP sebab kita tak ada simpanan tuan-puan. Dan apa risiko dia jika kita habiskan duit persaraan cepat? Bila kita habiskan duit persaraan cepat dalam tempoh selepas 2-3 tahun, kita kena kembali bekerja walaupun waktu tu kita dah ada penyakit. Ataupun kita terpaksa mengharapkan anak menantu walaupun anak menantu pun terdesak dan susah juga waktu tu. Ataupun kita terpaksa lagi masih hidup dalam keadaan berhutang padahal di usia persaraan kita kena buat apa? Kita kena spend masa dengan NGO, spend masa dengan anak cucu, spend masa dekat masjid, spend masa beribadah, spend masa untuk berkhalwat dengan Tuhan. Tapi kita tak mampu buat. Kita terpaksa bekerja sampai ke tarikan nafas yang terakhir. Hidup kita sedih tuan-puan. Sedih sangat. So bayangkan pun dah cukup sedih. Jadi tuan-puan kena buat sesuatu. Benda ni kena buat. Alright. So siapa bersama saya? Saya nak akhiri session. Boleh tolong komen tak? Sekejap lagi tolong luangkan masa untuk mempelajari topik definasi kebebasan wang. Definasi kebebasan wang. So tolong belajar tentang topik definasi kebebasan wang untuk kebaikan tuan-puan. Siapa bersama saya tolong komenlah selamat pagi ke, apa khabar ke, apa yang tuan-puan belajar hari ni ke, tolong komen. Saya bagi 3 tips tadi untuk mencapai kebebasan wang tuan-puan. Dengar macam formula tapi sekiranya tuan-puan ambil tindakan, tuan-puan akan nampak hasilnya nanti. Alright. So ini saja daripada saya. Sebelum akhiri session, tolong tuan-puan tanya diri 2 perkara. Nombor 1, apa yang tuan-puan plan nak buat hari ni untuk membuat atau menambahkan kebaikan diri dunia akhirat, dan tanya juga diri nombor 2, tuan-puan nak buat apa hari ni untuk menambahkan kekayaan dunia akhirat. Sebagai contoh, tuan-puan nak buat apa? Tuan-puan nak buka akaun emas gap, nak mula menabung. Itu adalah tindakan yang tuan-puan buat untuk menambahkan kekayaan di dunia dan juga di akhirat. Sebab kekayaan kita ni sebenarnya kita nak bawa masuk kubur. Cara dia macam mana? Bila kita dah mencapai kebebasan wang, kita akan lebih bersedekah dengan lebih banyak. Hati kita lebih ikhlas sebab dengan bersedekah itu kita tak terjejas pun, income kita masih banyak. So jadi itu sebab dia. Alright, so terima kasih Rawaha bersama saya. Tuan Samli Gontor, cucu saya dalam industri, terima kasih bersama saya. Puan Afiza, terima kasih. Puan Rosna Mila, terima kasih. Cik Ati, terima kasih. Samli Gontor kata jom kopi-kopi. InsyaAllah Tuan Samli, sekiranya saya ke Sabah nanti kita berjumpa, kita minum kopi. Saya ramai apa nak jumpa. Kalau saya pergi Terengganu, saya nak jumpa Kak Ani. Kalau saya pergi Sabah, Sarawak, saya nak jumpa Kak Charis, Kak Ros. Tuan Samli, saya pergi ke mana? Ke Sarawak, saya nak jumpa Puan Hasmilah, Kak Rosi. Saya nak jumpa ramai orang, tapi disebabkan COVID ni kita belum berpeluang. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti. So salam sayang daripada saya. InsyaAllah kita usahakan juga untuk buat ihbilah. Dalam keadaan yang sibuk-sibuk ni pun kita cari masa. Sebab apa? Sibuk ni sebenarnya masa kita kena atur untuk tuan-puan. InsyaAllah saya usahakan dari masa ke semasa. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Salam sayang. Kita berjumpa lagi dalam FB Live. Ya, Puan Ati Aziz kata kalau Perak boleh jumpa Puan Ati. Ya, mentua saya di Perak, Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar pun saya tak boleh balik kalau saya balik Perak. Ramai juga kawan-kawan saya kat Perak. Sebab murid saya setakat malam tadi 2,100 orang setakat malam tadi. So
dan akan bertambah. So 2,100 orang ni daripada seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia. Empire kita 11,000. 11,000 ni dekat mana-mana. Saya pergi vaksin pun orang tegur, ni Kak lupa ke semalam saya pergi vaksin? Oh lemak, orang kenal saya. So jadi sebab dekat mana-mana pun tuan-puan berada. So jadi jumpa saya tegur, sekarang tak jumpa kat mana-mana lah, banyak masa dalam rumah sebab NCO ataupun dekat office. Pergi office balik, ni nak siap-siap pergi office balik, nanti petang bekerja lagi. So memang sangat sibuk. Alright, salam sayang daripada saya, daripada Singapura ya. InsyaAllah saya pergi Singapura nanti, saya akan ni saya paling suka Universal Studio. Memang sangat best. So kenangan sangat pergi ke Singapura. Assalamualaikum semua. Bye.